Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 17 November 2020 bersama saya Janet Bennett. Berita utama. Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari, Tun Datuk Abang Openg hari ini menerima 2 kunjungan hormat di pejabat beliau. Kunjungan yang pertama oleh Persatuan Autism Kuching KAA yang diketuai penaung persatuan itu, Datuk Hajah Dayang Moliah Awang Daud. Menurut Presidennya Roslyn Wee, kunjungan tersebut bertujuan memohon sumbangan daripada Kerajaan Sarawak bagi membina bangunan Persatuan Autism kedua di Kuching untuk memperluaskan lagi program pembelajaran golongan istimewa tersebut. We come here to visit the CM because we want to expand our educational centre. At the moment, we have one educational centre at Jalan Desa Wira, Batu Kawah. We have a hostel and an educational centre there. But our children, the number of children is expanding. Right now, we have 113 children and adults having educational and vocational training at the centre. So some of these students, they only come in 2 hours on alternate days. This is not sufficient for the therapy. Therefore, we hope to be able to give them more hours. So that's why we need a second educational centre. Tambah beliau, Ketua Menteri telah meluluskan dana sebanyak 4 juta ringgit bagi pembinaan bangunan tersebut. Sejurus selepas itu, Ketua Menteri menerima kunjungan hormat daripada pihak Bank Simpanan Nasional BSN yang diketuai Pengarah BSN Sarawak Amri Ahmad. Kunjungan bertujuan memberi maklumat terkini mengenai gerak kerja BSN bersama Kerajaan Negeri Sarawak dalam pengagihan bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS di samping meneroka peluang-peluang kerjasama baru dalam pembiayaan mikro PKS dan pembiayaan perumahan rakyat. Selanjutnya, projek komuniti tahunan Krista Kindergarten kali ini bertemakan Thank You Frontliner menekankan kepada aktiviti pendidikan awal kanak-kanak dalam membuat kad ucapan khas ditujukan kepada petugas barisan hadapan. Menurut Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak, Datuk Seri Fatimah Abdullah, melalui aktiviti sedemikian ia dapat menerapkan nilai berterima kasih dalam diri kanak-kanak sekaligus membina karakter dan akhlak mereka menjadi insan yang berguna. Beliau berkata demikian dalam perjumpaannya bersama pihak Krista Kindergarten di pejabat beliau pada Isnin. Dalam pada itu, Krista Kindergarten menyumbang 250 bakul buah-buahan masing-masing kepada Hospital Umum Sarawak dan Kampung Haji Baki. Beralih ke laporan berikutnya. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPBM Sarawak kini dalam keadaan bersedia menghadapi banjir susulan monsun timur laut yang melanda di beberapa bahagian di Sarawak ketika ini. Pengarah JPBM Sarawak, Khairuddin Rahman berkata pihaknya bersama dengan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBM Sarawak dan Majlis Keselamatan Negara MKN telah bersedia terutama pemindahan sementara dalam norma baharu. Banyak perkara diambil kira sebab dalam norma baru ini pusat-pusat perpindahan sementara ini akan mengalami kekangan. Dan kita telah kena pasti beberapa isu yang perlu ditandangilah. Dan bila kita lihat dari segi kesiapsiagaan, pertama kali agensi-agensi penguasa atau agensi penyelamat serta jawatankuasa SDMC dan juga kesiapsiagaan pertama kali JKM dalam mengoperasikan pusat ataupun regional forward base, di mana dalam keadaan tersebut mereka telah menyatakan ada tempat-tempat penyimpanan makanan untuk mangsa-mangsa banjir. Beliau berkata demikian dalam sidang media persiapan JPBM Sarawak menghadapi monsun timur laut di Ibu Pejabat JPBM Sarawak pada Selasa. Jelasnya lagi, dengan adanya tempat-tempat penyimpanan makanan, rugutan orang awam mengenai kelewatan penghantaran makanan seperti yang berlaku pada awal tahun ini telah dapat diatasi. Khairuddin turut memberitahu pusat pemindahan sementara PPS ini mempunyai prosedur operasi standard SOP yang perlu dipatuhi bagi memastikan keselamatan petugas diberikan perhatian. Kita telah mengambil kira beberapa faktor-faktor dan dalam PPS, Pusat Pemindahan Sementara ini telah disediakan
SOP yang ada, dan SCDMC Sarawak telah mengeluarkan inilah. So, dalam perkara ini saya yakin bahawa dengan adanya kerjasama yang begitu baik daripada agensi-agensi inilah, rungutan ataupun aduan yang terima sebelum inilah dapat kita tangani lah. Walaupun kita tidak nafikan untuk memenuhi cita rasa semua komuniti ini agak sukar, tetapi apa yang telah kita lihat dan analisa kita sepanjang tahun 2020 ini, kes-kes banjir berlaku di tempat di kawasan Belaga dan Kapit telah menunjukkan satu keputusan ataupun keadaan yang cukup baiklah. Selepas sidang media, Khairuddin dan anggota bomba lain melihat kelengkapan aset JPBM Sarawak yang kini telah bersiap sedia menghadapi sebarang kemungkinan banjir di beberapa kawasan di barat Sarawak. Sementara itu, Khairuddin memberitahu seramai 1,194 anggota bomba dan penyelamat Malaysia di Sarawak kini berada dalam keadaan siap siaga menghadapi banjir. Bagaimanapun, katanya, JPBM Sarawak buat masa sekarang masih membenarkan anggotanya bercuti dan hanya akan membatalkan cuti apabila situasi berubah. Jabatan Bomba telah memastikan bahawa 1,194 anggota kita berada di dalam keadaan siap siaga lah. Dan kemungkinan sekiranya keadaan ini menghendaki kita untuk kita membatalkan cuti tahunan, kita akan melaksanakanlah. Buat masa sekarang kita masih lagi benarkan dalam 15 ke 20%. Dan pada masa sama juga kita dalam keadaan anggota bertugas shift 12 jam. Setakat ini tidak ada masalah lah untuk kita susun atur dan gerak atur pegawai kita. Beliau turut memaklumkan selain anggota bomba yang sedia ada, pihaknya juga dibantu ahli bomba bantuan, bomba sukarela dan bomba komuniti di kawasan yang terjejas banjir. Secara kita juga dibantu oleh pegawai bomba bantuan yang ditempatkan di balai D dan C di negeri Sarawak seramai 230 orang. Kita juga telah menggerakkan anggota pasukan bomba sukarela seramai 2,259 daripada 53 pasukan di seluruh negeri Sarawak. Ahli bomba komuniti 7,453 dan ini kita dah latih mereka di bawah program CERT untuk mereka jadi kata orang first responder di tempat kejadian. Sekurang-kurangnya tugas mereka melaporkan dengan segera keberadaan kawasan tersebut dan memberi input yang tepat supaya gerak atur aset dan juga anggota kita dibuat dengan betul. Beralih ke laporan COVID-19, dengan Sarawak mencatatkan 1 kes positif baharu di Kuching hari ini, menjadikan jumlah keseluruhan kes meningkat kepada 1,042 kes. Menurut kenyataan media Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, kes tersebut merupakan kes saringan Severe Acute Respiratory Infection SARI. Kes sedang dalam siasatan lanjut dan pengesanan kontak sedang giat dijalankan. Turut diisytiharkan daerah Lundu telah bertukar kepada status hijau setelah tiada kes jangkitan tempatan dilaporkan di daerah ini. Manakala daerah Kuching kekal berstatus merah, daerah Miri dan Lawas kekal kuning dan 37 buah daerah yang lain di Sarawak kekal berstatus hijau. Sekian edisi malam bersama saya Janet Bennett dan kru penerbitan. Dapatkan pelbagai berita terkini Sarawak di Facebook, Instagram, Twitter, aplikasi Telegram UKAS serta UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.